Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua terbaik, dirahmati, diberkati Allah SWT. Ini kehidupan kita. Suka tak suka kita kena hadap, kan? Jadi lebih baik suka. Sebab suka tu menjadikan kita akan disurai oleh Allah SWT. Kita suka dengan kehidupan yang Allah takdirkan. Kita reda dengan kehidupan Allah SWT takdirkan untuk kita, kan? Sebab perjalanan hidup kita ni Allah telah tentukan apa yang kita akan jumpa, apa yang kita akan lalui, kan? Susah macam mana, sakitnya bagaimana, semua Allah tentukan. Allah nak tengok respon kita. Orang yang bijak saja yang akan faham. Orang yang Allah beri kefahaman, itu orang bijak, kan? Sebab kalau anda, contohlah anda hilang kerja, kan? Takkan anda gembira cerita kat orang, saya hilang kerja. Bukan begitu. Tapi anda reda dengan apa yang berlaku, menjadikan anda lebih dekat dengan Allah SWT. Sebab kalau anda tak reda pun, anda tak ada kerja juga. Kalau anda mengamuk, anda hentak kepala kat dinding, anda maki hamun keluarga anda salahkan sana, salahkan sini, kerja anda tetap tak ada juga. Anda tetap tak dapat kerja. Jadi orang yang bijak saja akan respon yang bijak lah, kan? Dia tahu ni Allah tetapkan, ini takdir Allah. Jadi bila dia reda, dia berkomunikasi dengan Allah tu lebih tenang, kan? Bila dia reda dengan ketentuan Allah, kan, dia akan memperuntukkan masa bertemu dengan Allah di sepertiga malam ketika tahajud, kan? Dengan keadaan, dengan emosi, dengan perasaan mengharapkan Allah. Tapi kalau dia tak reda, dia bengang, dia tertekan, tidur malam dia pun terganggu, kan? Bila dia tak reda dengan ketentuan Allah, takkan dia bangun untuk cari Allah, kan? Bila orang tak boleh terima kenyataan hidup, dia tak boleh terima dia sakit, dia tak boleh terima dia susah, dia tak akan bangun malam-malam untuk cari Allah. Tapi bagi orang yang reda, bagi orang yang terima kesusahan, dia akan cari Allah sebab kebergantungan dia pada Allah. Dan dia tahu satu-satunya jalan untuk selamatkan diri dia, satu-satunya jalan untuk dia bebas daripada kesulitan, kepayahan, penyakit, hanya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah, kan? Suatu, kan, ulama ajar kita zikir Allah, ya Allah, ya Allah. Ulama kita ajar kita, yang lain kita tolak tepi. Zikir ni boleh tak boleh, dia bukan ulama kita, dia bukan tuan guru kita. Guru kita ajar, kita yakin, ikut dia. Allah, ya Allah. Mulut kita macam-macam kita sebut. Mulut yang sama ini macam-macam kita ulas. Tapi kan, nak sebut Allah pun susah. Sedangkan kita memang mengharapkan dia. Kita bergantung pada dia. Kita meminta ihsan pada dia. Sebab tu antara perkara pertama, bila orang sharing masalah pada anda, apa anda nak buat? Bawa dia kepada Allah. Bukan bawa dia pada anda. Bawa dia pada Allah. Allah ada. Allah Maha mengetahui. Allah akan bantu kau. Allah pasti tolong kau. Allah akan sayang kita. Nampak tak? Kita sentiasa bawa Allah. Kan? Saya ni contohnya YB. Ada orang jumpa saya. Ni nak bagi ilmu pada YB ni. Sebab YB ni mungkin yang berhormat. Kadang-kadang kau tersilap dia jadi yang bodoh. Kan? Kan? Isu longkang pun tak boleh settle. Macam mana jadi YB? Isu longkang pun tak boleh settle. Kan? Kadang-kadang orang tak boleh jadi YB boleh settlekan isu longkang. Contoh, isu jalan berlubang pun tak boleh settle. Kan? Kan? Satu ada orang, kan, dia sendiri tampal jalan. Nampak tak? Kan? Contohlah ada seorang jumpa YB. Saya YB contohnya. Orang ni kata, YB, nak bagi tahulah YB, kawasan kita ni selalu naik air, banjir. Selalu naik air, banjir. Jadi YB nak kata apa? Dia akan cakap, insyaAllah saya akan usahakan sikit. Jadi YB punya YB dan 14 YB cakap benda sama. Kan? Jadi, kita nak jadi YB macam mana? YB yang ada Allah. Kita nak jadi yang berhormat yang ada Allah. Barulah ada qudwah hasanah, contoh terbaik. Nampak tak? Macam mana? Bagaimana praktikalnya? Contoh ni contoh. Begitulah kita amalkan bila kita dalam keluarga kita, dalam organisasi kita, dalam industri kita, dalam pengurusan pejabat kita. Orang datang jumpa, YB nak bagi tahu kawasan kita ni air selalu naik lah. Kita dapati longkang selalu tersumbat.
Jadi YB nak buat apa? Pertama sekali dia akan buat, Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kan? Dengan ujian ni kita tahu kita perlukan Allah. Jadi perkara tu memang biasa bagi orang. Tapi yang luar biasanya bila YB bertindak dengan pantas. Tapi menariknya dia bermula dengan Allah. Syukur kita pada Allah. Kalau Allah tak takdirkan air naik, ni dah lama ke? Dah lama YB, nak dekat 10 tahun dah. Okeylah, insyaAllah. Saya baru lagi. Saya akan bantu. Tapi ingat yang pertama, bila apa pun ujian yang Allah bagi, dia bukan soal YB, bukan soal kerajaan, bukan soal pemimpin, tapi soal kita dengan Allah SWT. Sejauh mana kita bergantung harap pada Allah. Tadi sebelum cik datang jumpa saya, ada tak mengadu pada Allah? Ada tak? Nampak tak kita terbiar orang? Ada tak mengadu pada Allah? Mengadu pada Allah dulu, baru datang pada makhluk. Mengadu pada Allah dulu, baru bercerita pada makhluk. Kita nak didik masyarakat macam tu, kan? Bukan mudah. Tapi kita kena mulakan. Anak kita datang kat kita, bawa markah, semua gagal. Atau ada subjek merah, ada subjek bagus, ada subjek yang tak bagus. Dia akan jumpa kita. Sekali mak bapak buat apa, dia akan marah, dia akan melenting, dia akan, kan? Cuba kita didik dan tarbiyah anak kita. Kenapa dia gagal? Kenapa dia tak berjaya? Sebab subjek tu mungkin susah. Atau dia tak tahu teknik dan kaedah nak belajar. Jadi pertama sekali kita ajar anak kita cari Allah, bukan cari cikgu. Kita biasanya tak dapat tanyalah cikgu. Kau tak dapat, ayah dah hantar kau pergi tuition kan? Kau bagi tahulah, ya kalau tuition tak berkesan, kau kena bagi tahu ya macam ni cara ni, memang kau tak boleh skor ni. Memang gagal ni, nampak tak? Dia nampak anak dia gagal kerana tuition. Anak dia gagal sebab cikgu. Anak dia gagal. Sebenarnya dia kena kembali pada Allah. Kan? Macam ni Angah. Ayah nak terangkan sikit pada Angah. Kan? Ni sejarah ni, kenapa markah hanya 35% ni? Anak cakap apa? Okey macam ni, tak apa. Okey. Cuba Angah ambil zikir ni. Kan? Angah buat. Ayah nak tengok. Ambil saya kertas. Angah nak buat apa? Nak selamatkan sejarah ni. Bagi tahu ayah apa yang Angah nak buat untuk berjaya dalam subjek sejarah. Kan? Petang ayah nak jumpa Angah. Tapi ini ayah nak bagi Angah. Kan? Ambil zikir ni. Ayah dah tulis siang-siang dah. Ni nampak zikir ni. Zikir apa ni? La ilaha illallah. Angah kena baca ni. Kan? Setiap hari 100 kali. Ayah nak pastikan ni. Ketika Angah usaha untuk baiki subjek sejarah, zikir ni jangan tinggal. Baru jadi bapak yang bagus. Ini cerita sembang kari. Nak kahwin sampai 3-4. Anak sendiri pun tak tahu nak terbiar. Nak kahwin 2. Bini 1 pun tak tahu nak handle. Macam mana? Cerita debat-debu. Satu institusi masyarakat. Kita rosak. Sebab kita banyak mak bapak yang rosak. Mak bapak yang tak ada teknik, tak ada kaedah. Kita punya wirid satu je. Tak ada duit, tak ada duit, tak ada duit, tak ada duit. Allah. Tak ada duit, tak ada duit, tak ada duit. Allah. Tak ada duit, tak ada duit, tak ada duit. Itu je kita nampak. Dan kalaulah duit itu menjadikan kamu, kan, subhanallah, beranggapan bahawa hidup ni susah sebab tak ada duit. Tidakkah kita faham bahawa Nabi minta untuk jadi miskin? Nabi nak kekal dalam miskin. Nabi nak hidup dan mati dalam keadaan miskin. Adakah miskin itu menjadikan kita orang yang hina di sisi Allah? Sepatutnya tidak begitu kan? Sebab kita tak tahu teknik, tak tahu kaedah. Bila anak tahu, okey, ambil selah kertas kosong, apa yang kamu dah buat untuk subjek sejarah ni, dan bagi cadangan pada ayah. Ayah nak tengok apa cadangan kamu untuk baiki sejarah ni. Teknik nak baiki. Teknik yang dah buat. Okey, kalau tak faham, datang cikgu. Sebelah ni nak buat apa pula? Kan? Okey, nak study bermula dengan tentang 4 punya subjek. Nak study ikut sport, nak tanya cikgu, nak mulakan tajuk apa, bab apa, bahagian apa. Okey, ni cadangan. Tapi bila kamu buat benda ni, kan, yang buat ni kamu, orang yang sama sebenarnya. Dia dah ada satu kepercayaan bahawa susah, payah, banyak nak ingat. Tapi sebenarnya ia boleh diubah bila kita bergantung harap pada Allah. Sebab Allah yang bagi faham. Allahumma fakhihu fiddin. Allah yang bagi faham. Allah yang nak bagi menang. Kenapa dalam kelas ada 40 orang, ada pelajar pandai, ada pelajar kurang pandai, ada pelajar yang lemah. Sedangkan cikgu yang sama, cikgu pakar, cikgu pun buat soalan. Sebab cikgu tak boleh bagi faham. Cikgu tak boleh bagi orang cemerlang, yang bagi itu Allah, 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 Allah. Kan? Jadi kita kena kembali pada Allah. Satu, mendidik jiwa ni bukan senang. Kan? Kita lihat orang pakai kereta besar. Bro, gua nak ambil gambar kat kereta you. Terus. Lu kerja apa Dia nampak kereta tu besar, tak nampak Allah Maha besar. Allah punya ihsan bagi di kereta. Dan baru bagi kat orang tu. Baru tanya kerja apa dan sebagainya. Dan mati sematkan. Ya Allah, Maha besar kuasa engkau. Bagi kekayaan pada pemuda ni. Hebat engkau ya Allah.
Alangkah indah hidup aku. Aku juga dapat kasih sayang kau. Bukan dapat kereta kau. Bukan dapat kereta macam tu. Kita punya otak. Nampak tak? Kalau aku dapat kereta macam ni, nampak tak? Kalau akulah dapat kereta macam ni, nampak tak tuan-tuan? Kan? Kalaulah aku dapat kasih sayang Allah, kau untung. Kalau akulah dapat kasih sayang Allah, akan bertuah aku. Allah bagi dia atas sebab kasih sayang. Allah bagi dia atas sifat ihsan Allah. Alangkah untungnya aku dapat ihsan Allah. Nampak? Kita tak ada anak. Kemudian kita nampak ada orang kendong anak, baby lagi. Kita kata, alah comel-comelnya, kita picit-picit pipi dia. Dan mati kita kata, ya Allah, alangkah untungnya aku dapat ihsan kau, ya Allah. Kasih sayang kau seperti mana seorang ibu depan aku yang dapat kasih sayang. Kita sayang baby tapi kita tak kenal kasih sayang Allah. Macam mana tu? Kita kasih sayang orang tapi kita tak kenal yang maha pengasih, maha penyayang. Yang kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dialah ya Rahman, dialah ya Rahim. Kita tak kenal. Kita kasih pada anak kita, sayang betul pada anak kita. Tapi kita tak kenal yang memberi kasih, yang memberi sayang. Satu, banyak orang terlepas anak. Ramai orang kahwin cerai-berai. Ramai orang bila tengok isteri tak boleh handle, dia nak kahwin satu lagi. Bagi dia, dia anggap dia boleh handle isteri yang nombor 2 ni. Nampak tak? Sedangkan dia tak kenal yang maha pemberi kasih dan sayang. Allahu Akbar. Subhanallah. Faham ke faham? Ada soalan Syafiq? Kita bagi soalan. Daripada TikTok, Queen Intan Mikaela. Assalamualaikum Pak Haris. Macam mana nak maafkan orang yang suka menipu benda yang kecil tapi solat tipu saya? Solat? Macam mana tu? Dia tipu solat? Macam mana nak maafkan orang yang suka menipu benda yang kecil tentang solat tipu saya? Tapi solat tipu saya. Okey, saya kurang faham tapi tak apa. Begini sebenarnya, kan? So, bab isu ni kan, kita ada kawan, kita ada suami, kita ada isteri, kita ada anak, kita ada manusia sekitar hidup kita, circle kita, kan, suka tipu kita. Kan? Macam nak maafkan dia? Kan? Dia kena faham kan? Subhanallah. Kan? Kita nak pakai pakaian apa sebenarnya? Kita nak pakai pakaian apa? Kita nak pakai pakaian orang beriman, kena ikut orang beriman punya cara, gaya hidup, teknik, kaedah, metod, pemikiran. Kalau kita nak pakai pakaian orang kaya, pakai pakaian orang kaya, maka kita akan lihat orang kaya punya cara, kaedah, cara dia berfikir, cara dia berkomunikasi, itu mempengaruhi kita sebenarnya. Jadi kita orang orang awam yang bercita-cita besar nak ke syurga Allah, maka dah tentulah deretan ulama-ulama, para baik, sahabat-sahabat Nabi, dah tentulah yang paling atas Rasulullah SAW, para Nabi dan Rasul menjadi ikutan kita. Kita nak ikut mereka macam mana kalau kita tak kenal mereka? Tidak pernah seinci pun, sesaat pun, ruang waktu yang kita peruntukkan untuk mendengar cerita-cerita para Nabi, para Rasul, Rasulullah SAW, kisah sirah Nabi. Kita pun tak ada masa nak pergi dengar ceramah-ceramah agama. Jauh sekali nak baca buku-buku berkaitan dengan para Nabi, para wali Allah. Wali Allah ada beribu-ribu. Daripada zaman dulu sampai sekarang. Contohnya wali kutub, contohnya. Hilang berganti. Banyak. Apa karamah mereka, keistimewaan mereka. Bukan karamah yang kita cari. Tapi sesuatu yang boleh memberi inspirasi kepada kita. Berkat sabar mereka. Berkat ketekunan mereka. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Ada seorang wali Allah, dia ziarah kawan dia. Maka seorang ulama tapi ulama ni kenal ni wali Allah ni. Dia kata pada anak dia, wahai anak-anak aku, wahai anak-anak ayah, kan, sebentar nanti ayah akan diziarahi oleh seorang wali Allah. Orang yang hebat ibadahnya, yang tidurnya sedikit, amalannya banyak. Orang yang sentiasa berjaga kerana Allah. Kita berjaga kerana bola. Kita berjaga kerana anak sakit. Kita berjaga sebab mak ayah sakit. Allahu Akbar, kan? Orang yang berjaga kerana Allah. Orang berjaga kan, kerana nak hidupkan amalan. Sebentar nanti ayah akan dijari seorang wali Allah yang akan menumpang rumah kita dalam 3 hari nak. Kan? Jadi kamu lihatlah kehidupan dia. Kamu belajarlah nak.
Anak ni bapak dia ulama besar. Tapi dia dah biasa tengok bapak dia tak ada heran. Jadi, bapak ni nak tarbiyah anak-anak dia bagaimana kehidupan orang-orang hebat. Orang-orang yang dekat dengan Allah, ahlullah. Maka wali Allah ni pun datang. Maka anak dia yang muda tu, di sekitar dalam umur 18-19 tahun ni. Kan? Dia perhati cara wali Allah ni makan. Betul lah. Dia makan sikit je. Dia makan sikit. Dia raih tuan rumah. Dia makan tapi sedikit. 3 malam dia mengendap. And dalam pukul 3.30, pukul 3 dia dah gendap. Wali Allah dalam bilik. Dia tengok, wali Allah ni tidur. Wali Allah ni tidur je. Tak ada buat apa-apa pun. Subuh pun kena ketuk. Baru dia bangun. Jumpa. Baru sembahyang sama-sama. Pergi masjid. Ni wali Allah apa ni? Tak jaga malam. Ayah aku cakap ni wali Allah hebat. Tak jaga malam pun. Maka dia pun balik. Anak kata, ayah apa hebat ayah? Kan? Tak jaga malam. Ayah bertahajud. Dia tak ada. Dia tidur je. Ayah dia kata, nak duduk depan ayah. Duduk depan ayah. Duduk. Kan? Ulama ni suruh anak dia duduk. Dia kata, apa yang kamu nampak? Kan? Dia sedang tidur ayah. Setiap malam, 3 malam tu dia tidur ya. Dia tak bangun malam. Kan? Apa ayah dia kata? Apa ayah dia kata pada anak dia? Kan? Nak, kamu tidur, dia tidur tak sama nak. Macam mana tak sama? Ya, dia tidur ya. Kan? Kamu tahu tak? Kan? Dia seorang wali Allah. Ketika dia beribadah, dia tak nak tengok, dia tak nak orang tahu dia beribadah. Dia tahu kau mengendap dia. Dia tahu kau nak ambil tahu tentang dia. Dia tak nak timbul fitnah. Tentu kau akan bangga dengan apa yang kau pandang. Tentu kau akan memuji-muji dia pada kawan-kawan kau. Kau akan sebarkan cerita-cerita tentang karamah dia, kehebatan dia, tawaduk dia. Dia punya solat, salam solat. Beratur rakaat daripada pukul 2 pagi. Dia tahu kau akan mengendap dia. Sebab itulah, kan? Dia tak bangun ketika kau mengendap dia. Tapi jangan salah faham nak. Ketika dia baring tu, zikir dia jalan. Ketika dia baring tu, dia ingat Allah. Kan? Sebab dia faham apa Allah kata dalam Quran. Siapa-siapa ingat aku pasti ingat dia. Sebab orang yang ada Allah dalam hidup dia sentiasa ingat Allah. Dalam setiap ruang yang ada. Dalam setiap lapangan yang dia lalui. Allahu Akbar. Nampak tak? Kalau kita nak menunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tengah lalu tengok. Oh, suara sedap. Taranum dia power. Kita nak orang pandang kita. Kerana pula jadi imam. Test mic tengok ke belakang. Wah, ini ada makmum banyak sikit nampak. Ada macam nak dekat 2-3 orang ni. Oh, dia hentam surah panjang. Dia henjut surah panjang. Nampak tak Tapi orang yang ada Allah, yang malu dengan Allah, yang takut pada Allah, dia merahsiakan ibadah dia. Satu ulama-ulama ni tuan-tuan, kamu takkan tahu apa ibadah dia, melainkan melalui isteri dia, melalui anak-anak dia. Faham tak? Banyak kita dengar cerita, hadis sampai pada kita, tentang kehidupan Nabi di rumah, antaranya ialah kisah yang disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kita tahu Nabi tak pernah cerita apa dia buat kat rumah. Maka sahabat-sahabat bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, apa yang Nabi buat di sepertiga malam? Apa Nabi buat begini. Allahu Akbar. Nampak tak tuan-tuan? Kan mereka sentiasa merahsiakan ibadah mereka. Mereka akan menyembunyikan ibadah mereka. Kita nak tunjuk. Nak tunjuk. Semua benda nak tunjuk. Ada kereta tunjuk. Ada bini 2 tunjuk. Ada bini 3 tunjuk. Nampak tak? Ada syarikat besar tunjuk. Ada duit banyak tabur kat atas meja tunjuk. Kan? Tolong orang tunjuk. Kan? Besar-besar replika tunjuk kat orang. Kita sedekah kat orang. Kan? Pergi mana bawa duit nak bagi kat orang tunjuk. Semua tunjuk je kat orang. Akhirnya balik nanti nak apa tunjuk pada Allah. Nak tunjuk apa pada Allah? Allah kata semua aku dah tahu lah. Sebab kau dah tunjuk kepada makhluk. Engkau buat tu bukan untuk aku, untuk makhluk. Jadi kau dah tunjukkan. Tak ada apa lah kau nak tunjuk pada aku dah. Kan? Engkau tak ada apa. Satu ulama kata apa? Kan? Betapa banyak orang balik hanya sekadar debu. Amalan mereka ibarat debu yang ditebangkan oleh angin. Allahu Akbar. Subhanallah. Nampak tak? Jadi kita berhati-hati. Kita bangunkan anak kita menjadi seorang yang soleh, solehah. Bukan nak tunjukkan pada makhluk. Kita bangunkan dia supaya dia menjadi seorang yang kita nanti boleh selamatkan keluarga kita. Menyelamatkan ummah. Nak sebarkan Islam, nak dakwah. Ini pun jangan kita. Bukan nak menunjuk-nunjuk.
Kan? Tak payahlah tulis kat baju kan. Datuk sekian-sekian Al-Hafiz. Tak payah. Tak perlu orang tahu siapa kita. Cukup Allah tahu siapa kita. Cukup. Full stop. Tak perlu orang tahu siapa kita. Kita buat apa saja. Demi kerana Allah. Nak Allah tahu siapa kita. Bukan kita nak tunjuk pada orang siapa kita. Allahu Akbar. Oh, dahsyat budak ni baca. Anak. Itu anak punya anak tu. Oh, anak hantar dia kat madrasah. 18 tahun. Dia belajar kat sana, ke sini, sana. Oh, dia macam ni. Anak pula duit banyak. Anak tak bagi can. Anak masa dia umur sebulan, anak hantar dia pergi Yaman. Kan? Anak umur dia 5 tahun. Anak hantar ke Jordan. Anak tak bagi can. Tengok apa hasil dia. Itulah hantar bodoh. Anak tak buat. Anak tak ada fikir. Nampak tak? Cerita dia lebih kepada anak-anak tak nampak lagi Nabi SAW. Dia tak nampak cerita Nabi lagi dah. Dia tak nampak cerita hebat Nabi SAW. Dia tak nampak hebatnya Allah SWT. Dia tak nampak istimewanya Rasulullah punya perjuangan. Dia tak nampak sahabat-sahabat lagi. Yang nampak anak. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak betapa halus iblis masuk dalam kehidupan kita pada hari ini? Kehidupan orang-orang yang ada agama. Kehidupan orang-orang yang kita anggap dia beriman pada Allah. Allah Akbar. Orang-orang yang kita pandang pada sudut mata kita, ini orang baik lah. Kan? Tapi dalam kita tak perasaan. Dalam kita tak berhati-hati, kita terperangkap tuan-tuan. Allahu Akbar. Dunia ini untuk diterjemahkan, disembahkan kepada makhluk, bukan lagi pada Allah. Dan apa kita buat, bukan lagi tak sembah pada Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan kena ingat pada manusia, orang kenal kita. Allah kenal kita. Pada manusia, orang tak kenal kita tahu. And ada kes terbaru kan. And tadi pagi saya tengok, nampak tak kan? Dalam dunia ni, tuan-tuan, apa tuan-tuan buat kat handphone, kan? Tuan-tuan delete je. Tuan-tuan delete je. Kan? Bila masuk kes ke mahkamah, dia tahu tuan-tuan Google apa. Kan? Faham tak? Batati kau dah nak muda. Ni bukan gurau ni. Satu kes yang sedang dibicarakan di mahkamah. Kan? Sedang dibicarakan mahkamah. Kan? Mahkamah telah diberitahu oleh pakar analisis, pakar IT dan sebagainya lah, mengatakan bahawa orang sekian-sekian nama ni, dia telah melayari kan, video-video lucah yang pernah dilayari 3 tahun lepas, 4 tahun lepas. Berturut-turut contohnya. Nampak tak? Jangan main-main. Allahu Akbar. Jangan main-main tuan-tuan. Orang pandang saya ni, Pak Aris ni, orang alim ni, orang baik ni, orang warak ni, orang yang main-main ni. Ini, engkau nampak aku pakai songkok, aku buka songkok. Oh, ini musibat ni orang ni bangsat ni. Aku pakai satu tutup mata bersebelah ni, landun. Wah, dia pakai macam ni, orang kata, wah ini landun, ini budak mana pagi datang ni. Ini mana ni? Kan? Manusia pandang kita berubah tau. Sedangkan Allah tahu siapa kita dalam keadaan apa pun kita. Allahu Akbar. Sebenarnya saya nak kongsi, seorang syekh besar didatangi oleh seorang sahabat nama Syekh Ibrahim, didatangi oleh seorang ulama besar. Wahai sahabatku, aku tak pernah rasa bagaimana nikmat, bagaimana perasaannya orang buat maksiat. Aku terfikir nak buat sekali maksiat supaya aku tahu macam mana perasaan orang yang rasa bersalah pada Allah dan kemudian bertaubat. Dia nak buat maksiat sebab dia nak rasa sangat bersalah pada Allah, nak bertaubat. Macam mana perasaan orang berdosa Maka Syekh Ibrahim kata, kamu boleh buat apa yang kamu nak buat, tapi penuhi syarat ni. Apa syaratnya sahabatku? Engkau carilah mana-mana ruang di tempat yang kamu nak buat maksiat, yang kamu yakini, kamu pasti Allah tidak akan mampu melihat kamu. Menangis dia. Menangis tersesak dia, melaung dia. Wahai sahabatku, tidak mungkin ada tempat, ada ruang yang Allah tidak akan memandang kita. Allah tak masih memandang. Jadi, tolong ingat baik-baik tuan-tuan. Apa pun yang kita buat, di mana ruang pun, di mana sudut pun, Allah ada memandang kita. Masyarakat boleh terperangkap dengan pandangan dia kepada kita. Dengan pakaian seperti ini, orang memuji kita. Apatah lagi letak nama kat sini ada Tuan Haji. Dalam kurungan ulama. Orang belum buat lagi. Kan? Tak tahu akan datang. Dalam kurungan ulama. Ada orang tu Tuan Guru. Kan? Tuan Guru Pak Rais. Aku kalau pakai sini, banyak orang kata, Syekh, Alhamdulillah, Ustaz. Sedangkan aku buat live ni, dia masuk tengok aku, Assalamualaikum Ustaz. Aku bukan nampak dia pun, dia nampak aku. Kan? Nampak tak dia punya penghormatan tinggi. Dia salam kita. Siap buat lebat lagi kat tangan.
Bapak diberi tangan, mak diberi tangan, langsung tak boleh cium. Nampak Zan? Nampak? Bergebun nak cium tangan orang, tapi tangan mak bapak tak cium. Macam? Nampak? Tangan mana ni lebih berkat nak cium? Nampak? Nampak? Kan? Nampak kita pada hari ni? Kita nampak mulia. Tapi hakikatnya kita ni banyak kehinaan. Kita banyak buat silap dalam hidup kita. Allahu Akbar. Soalan? Daripada Juzek, Pak Aris, apa kata-kata semangat bagi yang ada anak perempuan saja tapi tak ada anak lelaki? Kan? Bersyukurlah sahabat. Orang lain kahwin satu orang, anak pun tak dapat. Ada orang kahwin dah 60 tahun tak dapat anak, 50 tahun tak dapat anak. Subhanallah, dia syukur, dia bergembira. Ya Allah, terima kasih. Ramai orang kata, bodoh, tak ada anak, tak pandai main ke? Tak pandai ni ke? Oh, mandul ke? Macam-macam penghinaan ni dapat ni, sebab tak dapat anak. Macam-macam orang hina. Orang malukan depan kawan, depan saudara mara malu. Kau bila nak dapat anak ni? Alah, dah tua pun tak dapat anak, macam malu kan? Tapi dia bersyukur pada Allah. Engkau dapat anak, engkau masih nak tanya, ya Allah, macam mana aku nak kuat sedangkan aku tak dapat anak lelaki? Ya Allah, Allahu Akbar. Nampak tak? Bersyukur. Kuncinya syukur. Dapat anak, ada orang mengandung gugur. Sepanjang hayat tak pernah rasa lahirkan anak. Ada orang tak pernah rasa mengandung. Maka kamu sebagai seorang perempuan bersyukurlah. Allahu Akbar. Berapa ramai orang lelaki tinggalkan perempuan sebab tak beranak. Yang terbaru kan cerita apa berada apa ni. Berada apa ni. Boleh belah ke apa tu nama dia kan. Bedalah apa kan. Nampak tak? Kan? Kenapa nak kahwin nombor 2 sebab isi pertama tak ada anak. Allah tidak pernah berjanji bahawa kahwin dapat anak. Allah tidak pernah berjanji setiap orang ada bini. Allah tidak pernah berjanji dalam mana-mana ayat Allah. Dalam Quran, Allah janji setiap orang pasti dapat suami. Allah tak pernah berjanji. Tapi Allah janji apa? Engkau doa aku kabulkan. Dan kita belajar lagi. Ada ketika kita minta anak, Allah kabulkan sihat pada suami. Kita minta anak tak dapat, tapi Allah bagi kita sihat dalam kehidupan kita. Bahagia dalam kehidupan kita. Allah sediakan doa kita ni Allah nak kabul di akhirat. Allahu Akbar. Hidup 50 tahun, 60 tahun je. Subhanallah. Itu Allah janji. Oh, doa ni saja lakum. Kau doa pasti aku kabulkan. Allah kata. Siapa ingat aku, Allah janji. Allahu Akbar. Siapa ingat aku pasti ingat dia. Allah janji tu. Sebab tu kita bersyukurlah apa yang kita dapat. Pari saya ni kereta kancil je. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ada orang basikal pun tak mampu beli. Ya Allah. Subhanallah. Tapi dia bersyukur pada Allah. Jalan kaki nori getah tuan-tuan. Kayu basikal nori getah. Kereta motor pun tak ada. Tapi anak 8 orang. 88 universiti. Kita kereta Porsche. Lembu Gini. Kan? Babi Kini. Macam-macam kereta jenama. Kita ada. Anak kita 4 orang. 4-4 tak jadi manusia. Anak 3 orang. 3-3 tak jadi manusia. Anak seorang. Seorang dia anak kita ada. Seorang main dadah. Seorang dedah. Berzina. Allahu Akbar. Apa kita nak bangga dengan dunia ni? Bersyukur. Belajar bersyukur. La'in sakartum la'azinakum wala'in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7. Siapa-siapa yang tak nak bersyukur, kufur pada nikmat Allah, sombong dan angkuh, Allah akan balas dengan neraka. Itu janji Allah. Budak kita, budak dia tak ada. Kalau budak kita ada tak payah awal sangat. Awal sangat. 12.5 bulan tahu, 12-20 ke. Awal sangat. Kan dia duduk kat sana kan dia. Nampak tak tuan-tuan ni? Bersyukur dengan nikmat Allah. Allah sayang. Ya Allah. Saya ada anak 3 orang perempuan. Seorang lelaki pun tak ada. Ada orang ada anak 2 lelaki saja. Tak ada perempuan. Ada orang bukan main pandai orang kata. Bukan dia pandai. Ya Allah tak ada teknik-teknik. Allah nak bagi, Allah bagi. Macam teknik kau buat. Macam teknik kau buat. Kan Allah tak bagi, tak bagi. Ini bukan soal teknik. Soal Allah nak bagi. Allah kalau bagi, dia bagi. Tak nak bagi, tak bagi. Ya, kita ikhtiar. Sebagai hamba Allah, kita kena ikhtiar. Tapi ikhtiar kita bersulam. Seiring dengan minta Allah, minta bantuan Allah. Ada orang anak pertama lelaki, anak kedua perempuan, lepas tu anak ketiga lelaki, anak keempat perempuan. Oh pandai kau bagi aku teknik. Apa teknik pula? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW.
Engkau guna kaedah apa ni? Engkau makan apa? Allahu Akbar. Ikhtiar kena ada. Tapi ada orang dapat kembar. Kan? Tak dapat anak. Sekali dapat selepas 10 tahun dapat kembar 2. Ada orang 2 kali kembar. Nampak tak? Allahu Akbar. Subhanallah. Ini urusan Allah. Kan? Do your best. And do your best, let the God do the rest. Okay, faham? Do your best and let the Almighty God do the rest. Allah tahu nak buat apa yang terbaik untuk kita. Kita buat yang terbaik, yang lain serah pada Allah. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, ketika aku berdoa, Allah kabulkan doa aku suka, aku seronok, sebab itu aku nak. Namun ketika Allah tidak kabulkan doa yang aku nak, doa aku, Allah tak kabulkan apa hajat aku, apa impian aku, 10 kali ganda aku suka. Sebab itu yang Allah nak. Ya Allah, kurniakan aku seorang zuriat. Sampai dah tua, sampai meninggal tak dapat. Kita gembira sebab tak ada zuriat itu. Itu tak ada rawah ke atas kita. Kita reda. Kita terima. Ada orang sampai meninggal tak dapat isteri. Sampai meninggal tak dapat suami. Kita reda sebab itu yang terbaik untuk kita. Allah takdirkan. Reda. Nampak? R-E-D-H-A. Apa tu R? Rasa. Kita rasa, kita ada perasaan Allah sayang kat aku. R tu kita rasa Allah sayang kat aku. Orang lain rasa kau ni bodoh lah. Kan tak dapat cek bini sampai sekarang, tak dapat anak, apalah bodoh, kau bagi kahwin satu lagi, bini kau mandul ke apa? Bodoh nak cakap macam tu. Kita asyik salahkan orang je. Kan isteri mandul lah apalah. Dia kahwin lagi. Habis kalau 4 isteri tak dapat anak, nak kahwin apa nombor 5 pula. Allahu Akbar. Subhanallah. Nampak tak sikap kita? Ikhtiar tak ada, mencari Allah tak ada. Cari bini, tahu tak tahu cari Allah. Kan bodoh kita ni kan. Tahu cari bini tapi tak tahu cari Allah. Tak sedih ke kita kehidupan kita pada saat ini? Tak sedih ke kita dengan apa yang sedang berlaku? Allahu Akbar. Soalan. Laju sikit. Daripada Ismail 83, solat jaga tapi tengok siaran Netflix, lain drama Korea yang pelakonnya tunjukkan aurat. Allahu Akbar. Sebab tu kan, dan siapa-siapa kata ulama, kata guru saya bila saya tanya, kenapa bila orang solat tapi masih buat maksiat, kata guru teruskan solat sebab Nabi pernah sebut macam tu. Ketika ditanya, Nabi pernah tanya, berkata teruskan solat sebab solat itu akan menghapuskan maksiat. Kalau maksiat itu masih berlaku tetapi kamu ke solat, kata ulama, kan, fokus pada solat tadi tu, perbaiki solat kamu. Tentu ada ruang-ruang solat kamu yang terganggu, yang tak sempurna. And fokus pada wuduk kamu. Mungkin wuduk kamu tadi tak sempurna, mencacatkan solat kamu, yang boleh mengakibatkan wuduk kita tadi, akibatnya wuduk yang tak sempurna menyebabkan solat kita terjejas, solat kita tak diterima oleh Allah. Tapi hakikatnya Allah yang janji solat kita terbaik, akhlak kita pasti terbaik. Sebab solat itu tiang agama. Solat itu akan menentukan jalan mana di akhirat esok kita pergi. Orang solat jalan lebuh raya lain, tuan-tuan. Kalau kita ada lebuh raya utara selatan, Fossil pun lalu kat situ. Lembu Jini pun lalu kat situ. Nampak tak? Kereta kancil pun sopan lalu kat situ juga. Alphard pun lalu kat situ. Belfire lalu kat situ. Kereta besar, kereta kecil, lori pun lalu kat situ. Tapi di akhirat, tuan-tuan, laluan untuk orang solat tak sama dengan laluan orang yang tidak beriman. Laluan orang yang menjaga hubungan dengan Allah takkan sama lebuh raya dengan orang yang tinggalkan Allah ketika kat dunia. Nampak tak? Sebab tu kekal solat. Minta pada Allah sungguh-sungguh, ya Allah, aku tak kuat, ya Hayyu ya Qayyum. Baca zikir tu. Jadikan amalan pada kita. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, tolong aku, ya Allah, aku tak kuat. Berikan aku kekuatan untuk tinggalkan segala maksiat. Sebab orang solat dia tahu dia ada Allah. Orang solat maknanya dia ada iman. Dalam solat dia bersebutan yang pertama Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Semua adalah ungkapan yang baik. Dia bermula dengan menyatakan, dia bermula dengan mengiyakan, dia bermula dengan etikat, dia bermula dengan kenyataan. Kau yang maha besar, aku sujud pada engkau sekarang. Engkau maha besar, aku menghadap engkau ya Allah. Engkau maha besar, kerana itu aku datang. Aku nak solat, aku nak sembah engkau. Engkau yang maha besar. Kita mula Allahu Akbar. Nampak tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala semut banyak tu. Buka songkok. Nampak tak? Sahabat-sahabat. Next.
Daripada Queen Intan Mikaela, Pak Aris, kenapa bila saya miskin, tak ada harta, tak kerja, orang layan saya macam pengemis, tipu saya, pinggirkan saya? Tak apa. Puan, Nabi minta jadi miskin. Puan miskin orang buang. Apa masalah kalau Allah hadir dengan puan? Puan solat tak? Puan zikir tak? Puan baca Quran tak? Puan ada masa tak bangun tengah-tengah malam untuk bertajud? Puan ada masa tak? Bermakna puan tidak pernah sekalipun Allah buang, Allah pinggir. Tak pernah. Seorang pezina yang melakukan zina setiap hari, bila dia menghadap Allah, sepertiga malam dia bangun, dia sujud pada Allah, pun Allah hadir, pun Allah terima, pun Allah pandang dia. Ini kan pula kita tak ada buat dosa besar-besar macam tu. Miskin, orang tak pandang, orang tak mulia, peduli apa, pergi mampus orang tak muliakan kita. Kita hidup bukan kerana makhluk, kita hidup kerana Allah SWT. Asal kalau kamu jadi orang besar, bangsawan, orang muliakan, kamu akan senang ke akhirat ke? Kalau kamu jalan bersama dengan paluang kompang dan bunga manggar dengan kapit hijau, biru dan warna pelangi, kamu akan bahagia ke akhirat ke? Peduli apa orang pandang kita atau tidak? Saya pemilik madrasah, ada madrasah, kena hentam, kena hina, kena fitnah. Perlu ke saya tutup madrasah saya? Saya difitnah macam-macam. Tak berhenti fitnah ke atas hidup saya. Tak pernah berhenti orang kata tentang perjuangan madrasah saya. Adakah saya kena tutup pintu madrasah saya? Saya kena berhenti? Peduli apa orang kata? Orang hantau-santau, orang hantau sihir. Biar dia hantau apa pun. Sebab kan Allah akan hantar bantuan kat kita. Akan Allah ada. Allah Maha Kuat. Kita peduli apa orang nak buat kat kita? Kita peduli apa kata orang? Kita tak buat kerana kata orang. Kita buat kerana firman Allah. Kita buat sebab sabda Nabi. Kita tak buat kerana kata manusia. Kita peduli apa orang kata? Apalah nak kahwin 2 kemah je, orang lain semua 10 kemah. Orang lain pun susah juga. Sampai 10 kemah, engkau buat 2 kemah. Pergi mampus lah dengan dia punya pendapat. Besok pinjaman kita yang kena bayar. Sampai mati biar bayar bank kita tu. Bank kita. Alah bank kita takkan kau tak faham bank rakyat. Bank rakyat, bank kita sama-sama. Kan? Kalau kat Melaka dia ada komitmen. Kan? Ambil barang dulu, bayar kemudian. Seng-heng. Kan? Bukan seng-heng, sengkek. Bayar RM1 dapat TV, lepas tu tak boleh bayar. Tak sengkek ke kita tu? Apa kejadah semua benda kita nak hutang? Subhanallah, hidup kita, bangsa kita merdeka 66 tahun tapi kita masih berhutang dengan bangsa lain. Kita masih berhutang dengan kehidupan kita. Kan? Apa nak jadi kita ni? Tak malu ke kita? Tak malu ke kita kata merdeka, merdeka apa? Solat tak buat, masjid kosong. Saya tengok semalam, tak ada saya dengar seorang pun cerita. Dan kemerdekaan itu lebih berharga kalau masjid dapat dipenuhi. Merdeka itu apabila masjid penuh ketika solat. Merdeka itu bermakna manusia berebut-rebut pergi majlis ilmu, belajar agama. Tak ada saya dengar. Nampak tak? Kita nak merdeka dengan bangunan tinggi. Kita nak bangga dengan kemerdekaan dengan ekor kita su. Barang naik. Zina naik, engkau tak cakap. Peminum arak bertambah, engkau tak cakap. Anak-anak muda kurang kat masjid, banyak main game, tak cakap. Soalan? Daripada Z36, ni sambungan pasal soalan puan lain tadi berkaitan dengan anak tadi. Saya pun ada orang cakap macam tu juga. Kau tak pandai main ke? Allah Akbar. Pergi mampus apa orang kata. Pedulikan apa orang kata. Hidup kita bukan nasi masuk ke mulut kita dengan tangan jemari orang. Tak ada tangan yang suapkan nasi ke mulut kita melainkan tangan mak kita. Ketika kita kecil. Susah kamu, jatuh kamu, tersungkur kamu, takkan ada orang ambil nasi suap ke mulut kita. Bangkit, pedulikan, pekakkan telingamu, butakan matamu dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Soalan seterusnya. Ini daripada Honest. Dia agak emosi, tak tahulah baru datang. Diam lah Pak Aris, diam-diam je. Tak payah nak live macam ni, dunia sama je tipu. Cakap pun sia je. Itu pandangan anda. Nabi berbicara, Nabi bersuara ketika ada orang macam anda berbicara begitu pada zaman Nabi hidup dulu. Ya Rasulullah, diam engkau. Sama je lah, orang tidak akan beriman. Itu kata engkau. Hari ini Islam terbukti bahawa banyak orang masuk. Kerana suara-suara pendakwah tidak pernah berhenti. Hanya kerana ada orang nak kita berhenti. Nampak tak? Seinci pun kita takkan pernah berhenti. Rasa takut, rasa penat, rasa lelah dan letih. Demi untuk membawa kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak peduli. Ya, next. Daripada Queen Intan Mikaela, insya-Allah Pak Aris, Allah SWT ada bersama-sama. Saya solat, saya mengaji tapi down sebab mulut orang. Kena bangkit. Saya pun manusia biasa. Ingat,
kata guru saya dalam bidang tasawuf ni, guru pernah pesan kan, orang beriman dia solat, orang beriman dia baca Quran, orang beriman dia jaga zikir, orang beriman dia jaga tahajud, orang beriman orang jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Taala dengan cukup baik. Pada masa sama dia jaga sedaya upaya hablum minallah, hablum minan nas. Orang beriman ni tuan-tuan dia jatuh, Allah uji dia jatuh. Allah uji dia tersungkur, Allah uji dia tertiarap, Allah uji dia menangis, Allah uji dia rasa lelah, tapi sekejap dia bangkit balik. Itulah iman. IMANN stand for what? Never give up. Never say no. Never full stop. Nampak tak? Dia jatuh. Menangis. Ya Allah, beri aku kekuatan. Pum, dia bangkit balik. Dia bangkit balik. Aku ada Allah. Kenapa aku nak lama-lama duduk ke bawah? Aku ada Allah. Kenapa lama-lama nak duduk ke bawah? Aku kena bangkit. Itulah orang beriman. Tapi orang tak ada iman, dia akan pinjamkan telinga dia pada kuasa besar, kuasa netizen. Kau bodoh, kau tak pandai main, kau tak pandai buat ni, engkau ni tak bagus, engkau ni hina. Oh, dengar. Masuk. Down. Tak kuat aku. Aku tak boleh bangun. Macam mana engkau boleh tak bangun? Kaki yang sama 10 tahun yang lepas, kaki yang sama 10 hari yang lepas, kaki yang sama hari ni. Kenapa kau tak boleh berdiri? Sebab jiwa engkau mati, jiwa engkau lumpuh, jiwa engkau rapuh. Bangkit, satu, bangunkan circle kamu. Bangunkan circle kamu. Orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang jiwa kental dalam kehidupan kamu. Pilih WhatsApp group yang baik untuk sentiasa mendampingi anda menampingi mereka, kerana ketika anda jatuh, orang baik sentiasa angkat kamu. Ketika anda jatuh, ada suara-suara yang memotivasikan kamu. Satu, pilih circle yang baik. Itu pesan Nabi, bukan pesan Pak Riz. Pesan Nabi. Ulama sampaikan, ulama tolong ingatkan. Nabi dah pesan, pilih kawan yang baik. Ya Rasulullah, seorang Arab Badawi jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku sayang kau Rasulullah. Aku sangat sayang kau Rasulullah. Kan? Aku terlalu sayang kau ya Rasulullah. Rasulullah kata, ya, Alhamdulillah, bagus. Ya Rasulullah, aku risau ya Rasulullah. Ketika engkau dah tak ada besok, ketika aku meninggal besok ya Rasulullah, aku ni orang biasa je, orang Arab Badawi. Sedangkan kau para Nabi dan Rasul, engkau ada kedudukan istimewa di sisi Allah. Aku bimbang, aku tidak dapat bertemu kau lagi. Kata Nabi, engkau jangan khawatir. Kerana Nabi kata apa? Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kalau kau cinta maksiat, engkau akan bersama dengan orang-orang maksiat di akhirat besok. Kau tahu kan besok? Orang maksiat dulu kat mana kan? Kalau engkau mencintai orang-orang yang berzikir, engkau bersama berzikir, engkau menyayangi mereka, mereka yang bersolat, mereka yang jaga Quran, mereka yang sentiasa bangunkan yang baik, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai, yang kau habiskan masa kat dunia dulu. Mereka itu sedang menanti engkau. Itulah perjalanan hidup kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nampak tak? So, bangunkan circle anda, bangunkan perjalanan hidup anda ni, kena bangunkan siapa orang sekitar anda. Anda kena susun aktiviti harian kamu. Manusia sentiasa akan mengganggu. Sebab Iblis dah berjanji pada Allah nak sesatkan manusia. Iblis berjanji, dia minta. Iblis walaupun Allah laknat dia, Allah celakakan dia, tapi dia tetap minta bantuan Allah. Dia kata, ya Allah, tolong izinkan aku untuk aku sesatkan hamba engkau. Allah kata, teruskan. Dan dia berikrar. Dia berjanji, dia akan sesatkan. Dan Allah bagi tahu, formula besar. Engkau tak akan mampu sesatkan orang yang ada aku. Yang beriman pada aku, yang ada ketaatan pada aku, yang sungguh-sungguh cari aku. Kau tak akan mampu. Allahu Akbar. Subhanallah. Next. Subhanallah. Daripada platform itu lagi. Terima kasih yang hadir ni. Saya tak sempat nak wujud, ya, nak cakap pantas, ya, masa. Kan, saya nak berhenti dalam 12.5-7 minit lagi. So, saya tak sempat dah nak we wish. Terima kasih semua yang hadir. Allah rahmati kamu semua. Allah beri anda kebahagiaan dunia akhirat. Sahabat-sahabat, jangan lupa ya, hari ini hari Jumaat, maka perbanyakkan selawat, kita akan selamat. InsyaAllah berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan selawat. Amalan apa yang paling besar hari Jumaat? Selawat, sambil tu sertakan sekali dengan zikir, yang lain-lain. Sambil tu baca Quran, sambil tu banyakkan sedekah. Tapi amalan paling tinggi, paling mulia, kedudukan ranking nombor 1. Nabi minta kita buat, tuan-tuan. Bukan Pak Riz minta, bukan ulama minta, bukan tuan guru minta, tapi Nabi minta. Perbanyakkan selawat. Aksurukum salatan alayya
Ya Rasulullah kata apa? Siapa-siapa yang banyak bersalawat padaku, mereka inilah yang akan diberi keutamaan mendapat syafaat Nabi SAW. Soalan. Daripada platform satu lagi, Melati Putih. Assalamualaikum. Saya ada adik yang 17 tahun belum dikurniakan zuriat, tapi tengok dia happy dan tenang, dapat berbuat baik dan sedekah pada saudara mara. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pasti akan ada orang yang baik di ruang-ruang kehidupan kita. Pasti akan ada orang yang jatuh tapi tersenyum. Pasti akan ada orang yang tersungkur tapi mukanya membahagiakan kita bila kita lihat. Dia bersedekah di saat hatinya, Allah saja tahu. Pasti ada sedih. Pasti ada air mata tapi dia sembunyikan daripada pengetahuan orang. Itu khas untuk Allah pencipta aku. Wahai Allah, aku tak kuat. Wahai Allah, aku lemah. Wahai Allah, aku fakir. Wahai Allah, aku hamba-Mu datang bertemu denganmu. Datang ya Allah. Seperti mana aku berjanji setiap hari nak datang jumpa Engkau ya Allah. Di sepertiga malam aku datang hari ini lagi ya Allah. Selagi Engkau bagi aku peluang, aku akan datang ya Allah. Untuk sujud pada Engkau, merayu pada Engkau, minta ihsan pada Engkau, berilah aku kekuatan. Wahai Allah, kalau aku ditakdirkan tidak dapat anak sampai aku meninggal dunia, berikanlah aku kekuatan untuk mensyukuri nikmat yang Kau bagi. Ya Allah, berikan aku kekuatan ya Allah untuk tidak pernah sama sekali menyalahkan siapa-siapa di atas kekurangan yang aku miliki, kerana Engkau lah yang maha kuat, Engkau yang maha mengetahui, Engkau yang maha hebat ya Allah. Beri aku kekuatan. Pasti kita akan lalui kehidupan di luar hari, di luar waktu tahajud. Kita akan senyum, kita akan rasa bahagia, kita buat orang bahagia. Sahabat-sahabat, hari di mana saya meninggal dan tuan-tuan meninggal, apabila kamu hidup 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, hidup kamu sentiasa beri kebahagiaan kepada orang lain. Percayalah. Kalau anda dan saya, dengar baik pesan saya ni. Kalau anda dan saya, hidupnya sentiasa bawa kebaikan. Khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia memberi kebaikan. Manusia sentiasa mengajak orang ke arah kebaikan. Manusia sentiasa membuat orang rasa bahagia, rasa tenang, dekat dengan Allah, disebarkan kebaikan. Tuan-tuan percayalah kata saya, insya-Allah kita azam gitu ya tuan-tuan. Di hari terakhir kita bila kita meninggal, sebelum jenazah kita diusung, jenazah kita masih lagi dapat ditatapi, wajah kita masih dapat ditatapi oleh sanak saudara, kaum keluarga, rakan taulan, jiran tetangga. Mereka akan tarik kain nak tengok wajah kita buat kali terakhir. Percayalah tuan-tuan, kalau sepanjang hayat kamu buat orang bahagia, wajah kamu itu akan buat orang tersenyum, air mata orang jatuh. Ya Allah. Hai. Kenapa bang? Allah, saya sedih. Kenapa sedih? Baiknya Sulaiman. Saya tengok wajah dia tersenyum. Saya rasa, ya Allah, dia lagi dulu sampai meninggal, dia buat kita bahagia kan? Tengok wajah, nak tengok lagi. Allah, baiknya orang dia. Sampai hari dia meninggal tu, saya tengok wajah dia, dia senyum. Mata dia tu dengan muka dia macam tersenyum. Macam dia tengah pandang saya, mata terbuka sikit macam pandang saya. Kau ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri orang-orang yang Allah muliakan. Wajah anda dan wajah saya. Amin. Kita begitu nanti sahabat-sahabat. Ketika kain diselak daripada wajah saya, orang tengok, ya Allah, wajah Pak Aris berseri. Ya Allah, dia senyum. Ketika dia hidup, dia biasa buat kita tersenyum. Hari ini dia tersenyum, pengakhiran ke atas kita. Dihadiahkan hadiah yang paling mahal ke atas kita. Ingatan sampai bila-bila. Tersenyum, anda juga begitu. Allahu Akbar. Maka senyuman itu adalah sebahagian daripada perjuangan kita sebagai seorang mukmin. Pakaian ahli syurga. Senyuman itu adalah mahal. Orang maki kita senyum. Allahu Akbar. Dalam hati kita kuatkan, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Ya Allah, untuk mempertahankan senyuman ini, ya Allah. Jangan terselah, jangan tergambar, jangan terkeluar wajah marah, wajah geram, apatah lagi dendam dalam hati. Kita nak senyum. Subhanallah. Orang selak wajah kita, selak kain kapan kita, selak sikit sebelum tutup. Tok Imam kata, ada tak lagi sanak saudara nak tengok? Sebelum diikat sepenuhnya, ada tak siapa-siapa nak tengok lagi ni? Sebelum saya ikat ni, Tok Imam akan cakap. Maka sanak saudara datang seorang-seorang cium kita. Semuanya akan menangis. Sebab apa? Tengok wajah kita tersenyum. Wajah kita nak tengok lagi. Bukan sebab kita handsome. Bukan sebab kita kacak. Bukan sebab kita jelita. Bukan sebab kita cantik. Tetapi wajah senyuman itu hanya ada pada wajah orang yang meninggal dunia. Tidak ada pada wajah lain. Kita tak nak ke macam tu? Jom kita berazam. Jom kita beritizam. Jom kita berniat nak sebarkan kebaikan. Tutup mulut anda daripada cerita hal orang. Pekakkan telinga anda daripada mendengar berita-berita buruk daripada orang. Kisah-kisah tak baik tentang orang, gosip-gosip liar. Tuan-tuan, hidup kita sekejap. Entah bila-bila masa hari ini kita akan pergi. Entah hari ini, entah besok.
tak besok lusa, tak lusa tulat, tak tulat minggu ni, minggu depan, minggu berikutnya, kita pasti pergi. Selalu saya fikir seorang diri, ya Allah, bagaimana keadaan aku ketika aku duduk seorang diri dalam alam barzah, di dalam kubur yang sempit, yang gelap berita tu, ya Allah, aku tak mau kubur yang gelap, aku tak mau kubur yang sempit. Maka bila kita tak mau yang sempit, tak mau yang gelap, apa yang kita nak buat? Nak pesan penggali kubur ke? Belum tentu orang yang kamu kenal tu gali kubur kamu. Mungkin kamu pergi ke Amerika, kamu meninggal kat Amerika. Mungkin kamu pergi kat negara lain, kamu meninggal kat negara lain. Mungkin kamu pergi kat negeri lain, kamu meninggal kat negeri lain. Tiba-tiba jenazah tak dibawa balik atas sebab-sebab tertentu. Penggali kuburnya berbeza. Jadi, kamu nak pesan pada diri sendiri, bukan pada penggali kubur. Pesan pada diri sendiri. Aku kena buat amal. Aku kena sebarkan kebaikan. Aku kena berhenti fitnah orang. Aku kena berhenti kutuk orang. Aku kena berhenti zalimi orang. Aku kena berhenti semua kemaksiatan aku. Allahu Akbar. InsyaAllah tuan-tuan kita akan mampu buat. Perlahan-lahan. Perlahan-lahan insyaAllah. Biar kita mati dengan keinginan nak buat benda baik. Walaupun belum sempat nak buat benda baik. Allah tahu tuan-tuan. Ingat tak peristiwa seorang pemuda yang bunuh 99 orang? Dia tanya seorang ulama. Dia kata, aku dah bunuh 99 orang. Allah terima tak tobat aku? Allah terima tak aku sebagai hamba dia? Mana boleh kau dah bunuh 99 orang? Kau gila apa? Dah bunuh 99 orang. Lepas tu kau nak Allah kabul. Allah terima tobat kau pula. Kau gila kau, tak ada lah. Pam, dia bunuh orang 100. Sia-sia je kata tak boleh. Mati orang ni menjadi orang ke 100. So dalam perjalanan dia jumpa seseorang. Dia kata, aku ni banyak dosa. Allah terima tobat kau. Kau jumpa seorang syekh, seorang ulama besar yang akan bantu kau. Dalam perjalanan, tak sempat dia jumpa ulama tu, dia meninggal dunia. Malaikat rahmat turun, malaikat azab turun. Bila ukur, maka malaikat rahmat yang menang. Menang pasal apa? Sebab dia dekat dengan amalan baik. Dia walaupun dia tak tobat lagi, tobat nasuha, tak ada istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta halaqtani. Tak ada lagi penuh istighfar. Astaghfirullah innahu kana ghafara. Tak ada lagi. Tapi sebab dia niat dia nak kembali pada Allah, dia menang. Mari kita tambat niat baik kita. Mari kita ikat simpul mati niat baik kita. Mari kita berazam nak buat benda baik, sahabat-sahabat. Saya doakan anda semua buat yang terbaik. Saya doakan kita semua mampu buat yang terbaik. Saya doakan hari ini, hari permulaan dan seterusnya sampai pengakhiran nafas kita yang terakhir, kita akan buat yang terbaik. InsyaAllah. Allahu Akbar. Saya yakin kita mampu buat. Saya yakin kita boleh buat. Seorang kenalan saya, gangster, pernah cerita pada saya. Saya tak ada ke tempat kejadian, tapi saya kenal lah kepala gangster yang dia cerita kat saya tu. Gangster ni kena kawan-kawan saya. Kawan, kita kawan semua. Kita ni bila dakwah, kita jangan pilih bulu. Jangan fikir, ulama ni kawan aku, yang ni pemaksiat bukan kawan. Jangan. Mungkin dia buat maksiat, tapi bila Allah pilih dia untuk dapat hidayah, dia mungkin lebih mulia daripada seorang ulama yang tak pernah tak pernah sampaikan dakwah pada dia. Kadang-kadang jiran kita, selang 10 rumah ada satu keluarga Cina. Diam tak diam, kita ulang-alik pergi masjid dengan bangga diri, dengan selempang, ada dengan serban, dengan songkok. Alim pakai songkok, pakai jubah, pakai serban, ulang-alik, lalu di depan rumah Cina tu ulang-alik. Selepas 10 tahun kita dengar Cina yang sebelah 10 rumah selang rumah kita tu dah masuk Islam. Siapa bodoh, siapa rugi? Nampak tak? Ada orang luar, ada orang yang kamu tak pernah kenal, unknown person, telah pun mengislamkan jiran kamu yang 10 rumah, tepi rumah anda 10 rumah tadi. Kamu ulang-alik pergi masjid, langsung Allah tak bagi anda. Nampak tak? Sebab kita sombong, kita angkuh, kita rasa kita bagus. Ada kawan saya ni bawa dia, seorang kenalan saya ni, gangster lah. Dia dah umur nak dekat 60 tahun lebih. Kalau masuk penjara tu biasa dalam hidup dia. Memang gangster lah. Orang gangster ni, orang lama-lama, otak ni, dia ada pakai barang, tuan-tuan ni. Dia pakai barang. Dia ada pakai ilmu kebatinan. Dia ni kuat, hebat, tak takut pada makhluk. Bagus satu kan, tak takut pada makhluk. Ketika kawan saya ambil dia bersimpan renggam, penjara simpan renggam, bawa dia naik kereta masuk lebuh raya utara selatan, nak balik ke Melaka, dia suruh berhenti tepi jalan. Masa berhenti tepi jalan, ni bukan kali pertama dia masuk penjara tuan-tuan ni. Sebat, apa semua dah lalui dah. Masak dah ada anak, dah ada cucu dah. Tapi gangster otai lama 60 lebih tuan-tuan. Berhenti tepi jalan, dia menangis, menjerit kuat-kuat tuan-tuan, menjerit, menangis. Kawan saya pun gangster juga, dia pun penganjat.
Dia kata, kenapa ni bang? Bang, kenapa bang? Kenapa? Menangis. Dia kata jalan. Jalan, dalam perjalanan dia nangis. Kawan saya senyap, tak tanya lagi lah. Sebab dah kenal karakter orang macam ni. Kan, sekali sepak terangkat kita, terkeluar, tercabut kita beli kereta. Faham tak? Sekali tekan kita tercabut 4 tayar. Punya hebat kan, ilmu dia. Sampai ke tempat dia nak rehat kan. Tak balik rumah terus dia berehat. Kan? Dia peluk kawan saya, dia kata, nampak tak bila Allah bagi daya? Berpuluh-puluh kali, belas kali dia masuk penjara. Kan? Kali terakhir tu, keluar pada simpang regam. Dia menangis puas-puas kat tepi lebuh raya. Dia balik sampai ke tempat istirahat, dia rehat, dia kata, tak apa, aku nak rehat dulu. Dia peluk kawan saya, menangis puas-puas, dia kata, sampai bila aku macam ni? Sampai bila aku macam ni? Sampai bila aku nak macam ni? Sampai bila aku nak macam ni? Nampak tak? Soalan itu memberi gambaran, dia dah berjumpa Allah. Dia dah dapat hidayah Allah. Allah dah panggil dia. Arun BP, terima kasih Arun BP. Allahu Akbar. Seperti mana lajunya kita api itu, lebih laju anda bergerak nanti di akhirat. InsyaAllah, amin. Allahu Akbar. Nampak tak? Sampai bila aku macam ni? Aku malu pada Allah. Bukan malu pada anak bini, bukan malu pada cucu cicit, bukan malu pada menantu. Tapi malu pada Allah. Mahal bicara dia. Mahal kata-kata dia. Hari ini ahli masjid, tuan-tuan. Saya tak nak cerita lah siapa dia. Kan? Allahu Akbar. Tapi saya nak bagi tahu. Okey man, boleh man? InsyaAllah. Teruskan. Nampak tuan-tuan? Nampak tak? Kau jangan ingat engkau orang semayang ahli masjid confirm syurga. Teruskan tuan-tuan. Tapi jangan kau pandang pula orang yang buat maksiat itu confirm neraka. Jangan. Dia mungkin semalamnya dia berzina. Dia mungkin semalamnya dia liwat. Semalamnya dia pencuri. Mungkin masa remaja dia dulu dia perompak. Mungkin dulu dia pernah rogol orang. Dia banyak buat dosa. Tapi siapa boleh halang hidayah Allah kepada makhluk? Baca surah Al-Mulk. Kita akan jumpa. Allahu Akbar. Subhanallah. Faham ke faham sahabat-sahabat yang dirahmati Allah? Allahu Akbar. Saya berbesar hati nak jemput anda semua ke program Pak Riz. Program macam ni, program keluarga, kita bukan sembang tuan-tuan. Kita nak bercakap tentang satu isu yang besar, kekeluargaan. 24 dan 12 lama lagi tapi blok sekarang. Kan? Kita perlukan 500 keluarga. Lebih kurang 2,000 orang. Kita dah dapat 200 lebih 200 lebih keluarga. Kan? Dia kata 200 lebih keluarga. Kita dapat. Kan? Dalam tempoh 2 bulan ni. Alhamdulillah, terima kasih yang dah letak. Kita perlukan 500 keluarga. Allahu Akbar. Di program di Setia City Convention Center di Setia Alam, Selangor. InsyaAllah. 24 dan 12, bawa keluarga anda, bawa kenalan anda, sahabat anda, datang program. Mudah-mudahan kita dapat semangat luar biasa, dapat menempuh setiap ujian, cabaran dan rintangan yang Allah takdirkan kepada kita. Makhluk tak ada kuasa, Allah Maha Kuasa. 24 dan 12, daftar sekarang. Bagi sahabat-sahabat saya yang berada di TikTok, anda boleh tekan ke atas sekali, nampak tak? Saya punya bio tu, nampak saya punya tajuk perkenalan saya, Pak Aris Motivasi, tekan kat situ, anda akan dapat nombor telefon, ada 2 kat situ. Ada nampak website kat situ. Anda boleh dapatkan maklumat di website tu. Atau call terus, hantar mesej tu. Boleh. Sahabat-sahabat saya di sini, anda boleh dapatkan nombor telefon yang tertera di ruang komen. Yang telah kita pinkan kat situ. Anda boleh call kita, boleh mesej kita. Daftar tuan-tuan. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jangan give up dengan Allah, jangan putus asa dengan Allah. Allah Maha Kuasa, makhluk tak ada kuasa. Subhanallah. Kita semua akan mati, Allah kekal abadi. Allahu Akbar. Ujian hanya kat dunia, kat akhirat tak ada ujian. Sebab tu kita hadap ujian tu kerana Allah, kerana di akhirat ujian yang manusia yang dapat kesusahan itu kan adalah ekoran daripada kesilapan, kealpaan, keegoan, kesombongan, kedegilan mereka ketika kat dunia. Allahu Akbar. Seorang makcik datang jumpa saya. Dia kata, Pak Riz, makcik ikut Pak Riz dah lama dah. Daripada keempangan Durian Tunggal dulu. Masa tu saya buat live depan Tasik. Tempat madrasah saya yang lama. Kat sini baru 5 tahun. Lama makcik dah ikut Pak Riz. Hari ni makcik datang, makcik sakit. Pak Riz, makcik tak kuat. Sama macam saya nasihat makcik tu, sama juga saya cakap pada ayah saya yang ketika sekarang tak sihat. Saya kata, ayah, bila Allah sayang kita, Allah bagi kita sakit. Ayah saya ni ahli Quran. Guru agama, guru Al-Quran. Mengajar orang yang tak tahu baca Quran. Bayangkan tuan-tuan. Kenalkan huruf kepada orang yang tak kenal huruf. Betapa besar dia pahala. Tapi Allah tak akan lepaskan ayah saya macam tu dia. Allah nak bersihkan ayah saya, maka dicucinya di pelbagai stesen. Dicucinya ayah saya dengan sakitnya, dengan kesulitannya. Saya kata pada ayah saya, ayah,
Allah nak ayah balik dalam keadaan bersih, maka yang kotor kena tinggalkan kat dunia. Maka ayah dibersihkan melalui sakit-sakit ni. Saya tengok menangis, titis air mata dia. Nampak tuan-tuan? Faham ke faham tuan-tuan? Satu hari nanti bila saya sakit, saya dalam keadaan yang sulit, tuan-tuan nasihatkan saya, doakan saya macam tu, ya. Dan Pak Aris, Allah nak Pak Aris balik dalam keadaan bersih, maka kekotoran itu harus ditinggalkan. Kalau kekotoran itu wajib ditinggalkan, harus ditinggalkan, perlu ditinggalkan, maka perlu disentap, perlu dikeraskan. Memang sakitlah. Ada cat kat tangan, nak bersihkan macam mana? Macam ni, kerik, sakitlah, kan? Kesakitan itulah yang harus kita lalui sekarang. Yang kita harus tempuh sekarang. Allahu Akbar. Anak-anak masa saya nak pergi madrasah. Nak pergi masjid. Anak masa nak pergi masjid. Ni pelajar saya. And bagi siapa-siapa yang nak anak hantar ke madrasah, anak mereka ke madrasah, boleh lakukan. Kan? Sebab kita juga tengah buka ruang untuk kemasukan madrasah 2024. And zaman hari ini, zaman konflik, zaman penuh dengan masalah, zaman penuh dengan fitnah. Nabi dah cakap 1400 tahun yang lepas, jangan buat bodoh, buat tak tahu. Maka samakan keluarga anda dengan hajar Quran. InsyaAllah. Hantar anak tak semisi bahasa Paris. Banyak masa lagi yang pau-paunya hebat. Hantar. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah daftar. Sekarang jangan tangguhkan tuan-tuan. Pergi tuan-tuan. Pergi. Bayaran hanya RM50 kan. RM50 seorang. Tempat eksklusif. Mahal. Orang tanya saya, Pak Aris kenapa murah? Bagi orang ada duit, dia murah. Bagi orang susah, dia kata mahal. Tak apa. Bagi anda yang tak ada duit, memang betul tak ada duit, tapi nak pergi, maklumkan kita, insyaAllah. Kita usahakan bagi anda kan sponsor. Kan? Sebab kita bukan buat ni untuk dapat keuntungan. Jadi tidak. Kita nak dapat untung ke akhirat. Nak cuba bantu sebanyak mungkin orang yang datang. Kita berkongsi masalah yang sama sebenarnya. Malah sakit kita, susah kita, sulit kita, kita anggap tu yang paling teruk. Hakikatnya nanti dalam dewan kamu akan tahu ada orang lebih dahsyat, lebih sulit daripada apa yang anda lalui. Kan? Tapi yakinlah, percayalah, Allah ada. InsyaAllah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan berhenti doa. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti mengharapkan Allah. InsyaAllah, saya Pak Aris daripada Madrasah Tahfiz Al-Quran Al-Bahasa Arabiah undur diri. Allahu Akbar. Allah jamin kehidupan lebih baik bagi mereka yang mencari Allah. Allah jamin. Anda dan tak akan jumpa makhluk yang boleh jamin hidup anda. Bohong. Tapi Allah kau jamin, confirm jadi. InsyaAllah, cari Allah. InsyaAllah, saya Pak Aris daripada Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adawiyah undur diri. Solat Jumaat jangan ditangguhkan. Pergi cepat. Mudah-mudahan solat Jumaat kita yang terbaik. Ini kali terbaik. InsyaAllah. Allah beri kita solat yang terbaik. Solat yang Allah rahmati, yang berkati, insyaAllah. Saya undur diri. Saya serah pada saudara Syafiq untuk penutupan Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Aris. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana masa anda bersama dengan live Pak Aris pada hari ini. InsyaAllah. Terima kasih juga yang menonton di TikTok dan yang menonton di platform yang satu lagi itu. Dan kepada anda yang mungkin kali pertama, salah kurang untuk anda, untuk pengalaman anda, Pak Aris adalah merupakan seorang ataupun berpengalaman hampir 26 tahun dalam bidang parenting skill, keibu bapa ni lah, insyaAllah. Jadi live ini Pak Aris bangunkan untuk anda bertanyakan soalan, untuk anda dapatkan pandangan daripada orang-orang yang berpengalaman dalam bidang kekeluargaan, yang mana pernah handle kes-kes kekeluargaan. Dan insyaAllah mudah-mudahan ianya sedikit sebanyak dapat membantu anda semua dalam menyelesaikan masalah-masalah keluarga yang mungkin anda sedang hadapi sekarang ni, insyaAllah. Okey, ada yang tanya macam mana nak join. Okey, sekarang ni boleh pergi kalau kat TikTok. Okey, saya dah naikkan dah tu. Dekat apa nama ruang komen tu, anda boleh pergi ke TikTok. Staff Pak Aris, kat situ di kawasan profil tu ada nombor, boleh belah berhubung dengan kami, ataupun anda boleh pergi ke TikTok Pak Aris Motivasi dan Pak Aris Gallery, insyaAllah. Dan untuk pengalaman anda yang kali pertama, saya ingin ingatkan sekali lagi untuk pengalaman anda, jangan risau, Pak Aris bersiaran hampir setiap hari, bermula jam 11 pagi, hinggalah dalam pukul 1.30 petang macam tu setiap hari. Jadi anda bolehlah singgah ke TikTok Pak Aris Motivasi ni untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang menarik, di mana Pak Aris bersiaran langsung setiap hari, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah anda boleh tanya soalan untuk dapatkan pandangan daripada seorang pakar, insyaAllah. Lokasi di mana? Lokasi di Setia City Convention Center, Setia Alam Selangor, di negeri Selangor. Rasanya macam tak puas kan kalau kita dengar perkongsian Pak Aris hanya dalam live saja. Kali ni kita bawa
ke dalam dewan yang besar yang benar berprestij untuk sama-sama kita duduk, kita belajar sama-sama, murah saja tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Cara-cara untuk menyertai bolehlah pergi ke TikTok Star Pak Aris ataupun Pak Aris Motivasi ataupun Pak Aris Galeri. Di bahagian profil ada nombor kami, bolehlah berhubung dengan kami, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan untuk sama-sama mendaftar ke seminar kekeluargaan bersama dengan Pak Aris pada 24 Disember. Seminar kekeluargaan pada 24 Disember 2023 bertempat di Setia City Convention Center, Setia Alam, Selangor. InsyaAllah, mudah-mudahan Miss Ayu dipermudahkan untuk join. Dan kepada anda yang ada persoalan lanjut, boleh DM kami di TikTok Star Paris. InsyaAllah kita akan berhubung dengan anda untuk memberi anda penerangan berkaitan dengan cara-cara untuk mendaftar. Dan kepada anda yang menonton daripada platform yang satu lagi, lagi senang kan? Dah ada info kat situ, klik saja dan insyaAllah kami akan entertain anda untuk menerangkan cara-cara untuk mendaftar ke seminar bersama dengan Pak Aris. Terima kasih Puan Amida Azmi. Jom daftar katanya. Alhamdulillah, terima kasih. Salam juang untuk semua insya-Allah. Dan kepada anda yang ingin menyumbang untuk Madrasah Pak Aris, bolehlah berbuat demikian. Berhubunglah dengan kami di profil tu kita ada nombor. Berhubung dengan kami yang akan terangkan cara-cara nak menyumbang untuk Madrasah Pak Aris. Dan kepada anda yang ingin mendapatkan produk Pak Aris Coffee daripada Pak Aris, boleh juga berhubung dengan kami. InsyaAllah kita akan bantu anda untuk merasai Pak Aris Coffee sambil menyumbang untuk ekonomi Madrasah Pak Aris. Terima kasih. InsyaAllah. Dan kami daripada tim Pak Aris dan Pak Aris sendiri ingin menyusun 10 jadi seandainya sepanjang kita bicara langsung, mungkin ada kata-kata Pak Aris mempunyai hati anda. Tapi sebenarnya Pak Aris menggunakan nada penegasan terhadap keseriusan sesuatu isu tersebut. Mudah-mudahan. Kadang-kadang hati kita ni kita kena ketuk kuat sikit. Ni macam penukul dengan paku kan. Kalau kita ketuk pelan-pelan, paku tak masuk nanti dalam kayu tu nanti. Begitulah lebih kurang. Okey, terima kasih tuan-tuan, insyaAllah. Jangan lupa untuk support konten-konten daripada Pak Aris. Dan saya ingin ingatkan sekali lagi, Pak Aris bersiaran langsung di TikTok Pak Aris Motivasi setiap hari, insyaAllah. Daripada jam 11 pagi hingga 1:30 petang. Jadi anda bolehlah buka dan sama-samalah kita belajar ilmu sama-sama, insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan. Salam Jumaat. Salam kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.